merupakan antara makanan laut yang digemari ramai, sotong ialah sejenis haiwan dari keluarga Teotidae yang mengandungi kira-kira 300 spesies. Namun di perairan Malaysia hanya terdapat 5 spesies sotong. Yang paling popular iaitu sotong torak, sotong cumit, sotong gurita, sotong magabang dan sotong katak. Tahukah anda, menurut saintis, sotong dikatakan antara satu spesies yang boleh digunakan sebagai penunjuk kepada kualiti air laut. Menurut hasil kajian yang dijalankan, kawasan yang mengandungi banyak sotong menunjukkan kualiti air di kawasan berkenaan adalah dalam keadaan yang baik. Selain itu, antara keistimewaan lain sotong adalah simpanan dakwat hitamnya. Ia dikatakan akan memanculkan dakwatnya apabila berasa terancam. Ia juga kelihatan lutsina ketika di dalam air berbanding apabila dinaikkan ke darat. Sotong menjadi antara sumber makanan laut yang menjadi pilihan kerana mempunyai rasanya yang tersendiri selain dapat divariasikan dalam pelbagai menu. Itu dia. Sedikit sebanyak fakta menarik tentang sotong ni. Banyak yang kita pelajari dan ketahui dan mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya terdapat 500 jenis spesies sotong di dunia ini. Tapi yang popular di Malaysia ada 5. Antara 5 tu hari ini kita akan kongsikan satu daripadanya yang akan dikongsikan menu sotong bakar bersama dengan Encik Muhammad Izzat Abdul Samad, pemilik Bumbung Bakar. Assalamualaikum Cik Izzat, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Izzat nervous ke? Yes. Tak apa. Ramai peminat restoran Bumbung Bakar ni sedang menonton ketika ni. Yeah. Tapi saya kalau tengok sotong ni tak sampai hati nak makan. Rasa macam nak makan kawan-kawan ke? Macam tu. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan kepada penonton apa istimewanya resepi sotong bakar hari ini? Resepinya daripada perapan dia dan cara bakar dia. Okey. Yeah. Kalau boleh dikongsikan, tadi dikatakan apa istimewanya dari segi cara bakar dan juga perapannya. Jadi mungkin antara anda penonton-penonton ada pelbagai menu sendiri kan? Macam mana cara anda buat sotong bakar? Dan mungkin boleh dikongsikan apa antara bahan-bahan istimewanya tu yang nak dikongsikan? Pertama sekali, bawang besar, halia, kunyit hidup, bawang putih, halia dan garam. Okey. Jadi ini bahan-bahan mentahnya. Okey, kita patutnya susun macam ni kan? Okey, ini yang dah di-blend, ini halia yang juga dah dikisar, kunyit dan kita boleh mulakan cara-cara untuk kita marinate ataupun perap sotong kita ni. Okey, silakan. Okey, boleh. Okey, mula kali kita tahu sotong dulu lah. Okey. Sotong ni tadi dalam laporan yang sempat disediakan oleh Ain tu, dia kata ada 5 jenis sotong yang popular di Malaysia. Salah satunya adalah sotong katak. Ya, jadi inilah sotong katak yang digunakan ya. Ya, okey, kenapa sotong katak yang digunakan? Sebab saiz dia besar dan dia tak liat. Dan harganya sedikit murah kan? Okey. Jadi mungkin boleh sambil kita borak tu sambillah kita lakukan apakah proses perapannya. Okey. Yang pertama sekali tahu bawang besar. Sambil-sambil tu kan Cik Izzat nak tahu jugalah, adakah ini merupakan resepi sendiri bersama dengan isteri ke ataupun resepi turun-temurun ke atau macam mana ni? Resepi sendiri dengan isteri saya. Oh, ni kira orang kata memang mega-agak ni. Testing. Okey, Cik Izzat sambil buat tu kita angkat sikit macam ni supaya penonton kita boleh tengok kan. Yang kedua tahu halia. Okey. Sambil Cik Izzat masukkan bahan-bahan yang kita ada pada hari ini kan. Dah berapa lama sebenarnya membuat perniagaan menjual sotong bakar ni? Dah setahun 3 bulan dah. Setahun 3 bulan. Kalau cakap tentang setahun 3 bulan, saya boleh agak-agak ini ada perniagaan yang dilakukan dalam tempoh PKP ataupun pandemik. Okey, kenapa tercetusnya idea membuat perniagaan dalam tempoh PKP ni? Sebab kadang-kadang orang dalam tempoh PKP tu takut nak memulakan perniagaan kan. Tapi Cik Izzat, apa yang membuatkan Cik Izzat terfikir untuk membuat perniagaan ni dengan isteri? Sebenarnya dah lama lah kami merancang nak buat perniagaan makanan ni. Lepas tu time PKP tu ada peluang, kami terus lakukannya, terus berniaga. Alhamdulillah. Okey, tadi kita dah boleh kongsikan, tadi dah dimasukkanlah semua bahan-bahan kita kongsikan dari awal tadi. Bawang besar, halia, kunyit, bawang putih dan juga serai dan juga sedikit garam Ya, okey, mungkin garam. Ini yang penonton nak tanya sebab kadang-kadang ada dalam kalangan penonton-penonton ni kan kita lah.
pukul 8 malam nak barbecue, Ya. pukul 6 petang baru beli barang. Baru terus perak-perak dan sebagainya. Adakah proses perapan ni kalau kita nak dapatkan rasanya lebih juicy, lebih sedap, lebih menyerap, berapa lama masa yang diperlukan? Oh, kalau lagi lama lagi bagus lah. Kalau macam kita orang dalam setengah jam, dalam sejam je kalau kat di kedai. Okey, setengah jam dan juga sejam Selain sotong, boleh ikan boleh. Segala seafood semua boleh. Semua seafood kita boleh guna bahan yang sama ni. Sebab ada setengah orang dia suka, orang kata bakar kosong lah. Ada setengah orang dia suka ada rasa, ada aroma. Sebenarnya penonton, sebab anda tak berada di studio, saya yang berada di sebelah ni baunya ada sedikit aroma macam sate. Okey, adakah itu sebenarnya keistimewaan resepi ni? Ya, dia punya rasa wangi dia. Dengan segala ramuan ni, wangi tu yang bila kita bakar tu yang rasa sedap tu. Menaikkan aromanya. Saya kira gabungan antara halia, kunyit dan juga serai itu menaikkan aroma bau wangi ni kan. Okey, kita dah boleh tunjukkan kat penonton, ini hasilnya dah perap. Kita boleh angkat dan letak di pinggan tu. Okey, jadi kebiasaannya lah kan, kalau dekat kedai mungkin dibakar menggunakan arang dan sebagainya kan. Tapi ada tak tips kepada penonton-penonton di rumah? Macam mana cara kalau kita nak bakar sotong dekat rumah ni, tak nak bagi liat? Kita nak macam mana? Letak atas dapur ke, masuk dalam oven ke, ataupun kita boleh gunakan microwave? Kalau di rumah, letak pan tu. Lepas tu letak sikit minyak atau margarine dengan butter sekali. Okey. Berapa lama masa yang kita perlukan nak pastikan kita punya sotong ni tak liat? Dalam 7 minit hingga 10 minit dah boleh terbalik-kan lah. Okey. Di hujung sana ada hasil sotong yang dah siap dibakar ni. Ini terpulang pada kita lah kan. Kalau kita nak gering pun boleh. Kita nak garing, kita boleh buat macam tu lah. Cik Izzat boleh buka glove tu. Kalau kita lihat di sini, sotong ini boleh saja dimakan begitu sahaja ataupun dimakan dengan sambal-sambal istimewa ni. Kalau boleh dikongsikan tentang set ni. Set ni datang dengan kuah kari, sambal bakar, air asam, sambal kicap dengan sambal belacan. Sedapnya. Kalaulah boleh dirasa, tapi sebab dia sotong, nak rasa ambil masa untuk saya kunyah dan sebagainya kan. Okey, mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton. Tadi Cik Izzat dah kongsikan, daripada bahan yang sama ni, boleh juga marinate ikan ataupun makanan-makanan laut yang lain kan. Betul. Jadi di restoran Cik Izzat sendiri, apa antara lain menu-menu istimewa yang boleh penonton nikmati di sana? Kami ada sotong bakar, ikan bakar dan ayam bakar. Wah, semua yang berbakar-bakar. Kalau nak buat tempahan berapa lama sebelum? Setengah jam sebelum. Setengah jam sebelum. Wow. Okey, kedai kat mana tu? Kedai saya dari TSI Sport Arena Cyberjaya. Okey. Saya ni memang cukup terkenal lah dengan order last minute ni. Tetamu selepas ni tahulah memang saya masuk ke last minute. Okey. Jadi kalau nak dikongsikan Instagramnya, penonton-penonton kita nak tengok bagaimana nak tahu lokasi, nak tahu menu-menu, nak melihat sendiri keindahan dan keenakan resepi masakan ini, bagaimana caranya? Boleh ke page Facebook kami, Bumbung Bakar, Instagram kami Bumbung Bakar dan Twitter kami Bumbung Bakar. Dia ada Twitter juga tu. Nak Twitter. Okey, jadi jangan lupa untuk kita follow dan like Instagram, Facebook dan juga Twitter Bumbung Bakar ini. Nak nikmati keistimewaan resepi menu sotong bakar yang wangi aromanya tersyasyul saya. Okey, anda boleh terus ke Bumbung Bakar. Tapi sebelum kita nak bersama dengan Fatin sebentar lagi, saya kira ini juga antara masalah lah. Lupa nak tanya kepada Cik Izzat tadi macam mana cara nak siang sotong. Tapi tak apa, kami nak kongsikan kepada anda cara sebenarnya untuk menyiang sotong. Saksikan. Assalamualaikum. Hai Abang Kampa, cara aku siang sotong udang. Sabut kepala dia, lepas tu buang dakwah dia. Lepas tu saya cari pisau, okey. Potong dia punya mata, cabut buang, okey. Lepas tu mulut dia. Mulut dia pun cabut buang. Orang kata tu cendau apa tak tahu lah. Okey, buat. Dulu kan aku ni tak reti siang ni. Tak reti. Sebab kan aku kejar kilang sotong, aku jadi reti lah. Tak apa, boleh share kampung kan. Kalau yang datang tu bagus lah. Aku saja je nak share. Okey, siang. Lajunya. Amboi. Penat. Tu dia. Amboi tu. Ni kepala dia potong, lepas tu cocok ke garfu. Tarik dia keluar air panjang tu. Nampak panjang tu. Itulah tarik dia. Putih tarik pula. Okey, siap. Basuh. Okey, buat lagi. Cabut buang. Okey, potong kepala, potong lagi. Potong. Okey, potong.
Dah siap. Lepas tu, kemaslah sikit rumput tu tak kena biar lagu tu kan. Potong 5 garam siap. Yang sotong, boleh ambil juga masa yang ada cuti sekolah nanti, ajar anak-anak kita untuk bagaimana siang sotong. Baik, kita dah selesai dengan Cik Izzat. Segala seafood yang dibakar, segalanya boleh terus ke IG beliau di Bumbung Bakar. Tapi selepas ini, bersama saya ketika ini, kita nak bersama dengan Puan Nini Adawiyah Cik Mat, pengusaha ketupat sotong dari Dengkin, Selangor, telah pun bersedia dalam talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu dia. Hijau dia di situ. Okey, Puan Nini, hari ini kita nak kongsikan berkenaan dengan ketupat sotong. Kalau boleh bagi tahulah dulu, ini resepi daripada keluarga ataupun Puan Nini yang cetuskan sendiri? Okey, kalau ikutkan sebenarnya resipi ketupat sotong ni daripada keluarga saya sendiri, iaitu mak saya. Sebab dulu masa kecil-kecil kan selalu mak buat ketupat sotong. So masa tu kita tengok je lah, kita tak tahu lagi cara nak buat macam mana. Okey. So bila dah meningkat dewasa, duduk asing. So nak tak nak, sedap ke tak sedap memang nak kena belajar buat sendirilah. Try and error orang cakap. Okey, kalau kita tahu ketupat sotong ni dia agak orang kata renyah jugalah kan. Kalau boleh dikongsikan cara-cara macam mana kita nak menyediakan ketupat sotong ni Puan Nini? Kalau tengok memang nampak renyah, tapi sebenarnya dia taklah serenyah sangat pun nak buat. Dia hanya perlukan bahan-bahan yang simple je. Macam kita tengok, kita hanya, of course kan kita perlukan sotong, lepas tu beras pulut, santan, gula melaka, daun pandan, sedikit garam dan gula, dan kita boleh pakai pencungkil gigi ataupun lidi. Kalau kita lidi tengok sate ni, itulah. lidi sate. Okey, kalau kita tengok, silakan Puan Nini. Kalau kita tengok video ni kan, cara penyediaan sotong ni, kita kena rendam dulu beras pulut tu ambil masa dalam 2 hingga ke 3 jam pun dah okey. Lepas tu baru kita masukkan santan dengan sedikit garam nak bagi dia rasa lemak-lemak masin tu. Okey, Lepas tu baru ambil. Teruskan Puan Nini. Okey, baru kita akan tutupkan sotong tu dengan kepala sotong. Lepas tu cucuk pakai lidi. Okey, kalau kita tahu kan penggunaan santan sangatlah penting sebab kita nak ada orang kata rasa lemak-lemak tu. Tapi kalau selain santan, apa boleh kita gantikan? Okey, sebenarnya kalau ikutkan ketupat sotong ni, macam sekarang kan, zaman sekarang orang dah gantikan santan ni pakai susu cair kan. Tapi kalau ikutkan nak original rasa dia tu memang kena pakai santan lah lagi sedap. Dia rasa lemak santan dengan lemak santan, susu cair tu dia takkan sama sebenarnya. Berbezalah. Dia punya lemak dia tu lagi padu lah. Sangat berbeza lain. Lemak dia lagi padu. Okey, Puan Nini, saya nak tanya, kalau jenis-jenis sotong juga, ada ke antara yang spesifik lah orang katakan sotong yang digunakan? Okey, kebiasaannya sotong yang biasa digunakan untuk buat ketupat sotong ni, orang pakai sotong biasa sajalah macam saya guna sekarang ni. Lepas tu dari segi pemilihan saiz sotong tu juga kadang-kadang penting sebab kalau kita pakai saiz sotong yang macam terlalu besar, sebab kita ambil masa yang agak lama nak masak sotong kan, sebab bila kita tahu sifat sotong ni bila masak lama dia akan jadi macam keras kan, liat, tak sedap nak makan. Tapi ambil saiz yang agak sederhana dan sedang-sedang lah. Kalau boleh jangan terlalu besar ataupun jangan terlalu kecil sangat. Okey, Puan Nini, tadi Fatan dia nampak Puan Nini ada macam sela-sela sikit sotong tu kan. Itu sebenarnya untuk apa? Apa antara tips dia kalau kita nak menyela ataupun kita boleh sahaja kalau tak nak potong? Okey, kalau tak nak potong boleh je, tapi sebab kalau nak mudah makan, nak senang makan bersama dengan kuah dia tu, kita boleh potong dulu siap-siap. Lagi satu, kita boleh nak tengok kat dalam tu sama ada pulut kat dalam tu betul-betul masak ataupun tidak. Itu sebenarnya tips dia. Okey, kalau ketupat sotong ni dia punya gu dia dengan apa Puan Nini? Maksudnya macam mana gu dengan apa? Kena makan dengan apa baru rasa lengkap? Oh, tak payah makan dengan apa-apa. Kita memang makan macam tu je. Dia macam boleh dikatakan macam dessert lah, pencuci mulut lah. Lepas tu santai-santai pun boleh makan. Baik. Okey, Puan Nini, kalau ada penonton-penonton WHI yang dah berkenan kan dengan ketupat sotong ni, di mana mereka boleh dapatkan? Okey, kepada mereka yang berminat, ke platform Instagram saya, Ketupat Sotong Original. Dekat saya punya bio tu saya dah linkkan saya punya WhatsApp number. Nanti boleh untuk fast respon boleh WhatsApp saya direct. Okey, harga daripada berapa ringgit ke berapa ringgit kalau mereka nak pesan? Okey, saya start jual harga satu set 3 ekor bermula dengan harga RM25 bergantung kepada saiz sotong. Baik, okey. Itu antara yang
disediakan oleh Puan Nini ketupat sotong. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Nini Adawiyah Cik Mat, pengusaha ketupat sotong, kerana berkongsikan antara menu ketupat sotong. Terima kasih Puan Nini. Sama-sama. Bye.